Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sembang-sembang santai bersama Pak Yusuf kembali lagi. Kali ini saya nak sambung baliklah tentang kisah bagaimana menangani masalah kan. Sebelum tu saya ingin cerita sikitlah. Kadang-kadang dalam perhubungan tuan-tuan puan kan, dia ada ada masalah lah. Sebab apa dalam akhir zaman ni kan, begitu ramai orang yang kadang-kadang kita jumpa dia luaran dia nampak macam Islam kan, luaran dia lah kan, dengan pakai burdah dia, dengan pakai jubah dia kan, dengan pakai kopiah dia dan sebagainya kan. Tapi dalaman dia tu lebih Melayu dah daripada Islam kan. Seorang Muslim pada saya mestilah luaran dia Islam, dalaman Islam. Tapi tak kisahlah tuan-tuan puan, saya bersangka baik kan. Kadang-kadang kita jumpa orang-orang yang macam ni kan, bukan apa, dia dalam perjalanan agaknya kan, dalam perjalanan untuk apa ni, dalam perjalanan untuk membaiki diri, dalam perjalanan untuk jadi orang Islam yang sepenuhnya agaknya lah kan. Jadi kita terimalah sepatah dua kata yang baik daripada mereka kan. Tapi yalah, kita kena pula nak tapis pula lah kalau ada yang kurang baik kan, yang keluar daripada mulut mereka kan. Jadi kita sendiri kena ada sistem tapisan dan sistem tangkisan yang baik dalam hati lah kan. Kalau tak ada ilmu tu susah juga tuan-tuan puan kan. Sistem tapisan dan tangkisan yang terbaik ialah dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah kan. Jadi begitulah keadaan dia. Kalau kita ada kita faham tentang Al-Quran dan Sunnah, kalau kita dalam hati kita ada ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah ni tuan-tuan puan, saya rasa tak ada masalah lah. Gangguan lalat ni kan, tak ada masalah lah. Yang jadi masalah kalau kita tak ada sistem tu, kita tidak mempunyai sistem tangkisan dan tapisan, iaitu sistem Al-Quran dan Sunnah ni. Jadi lebih senang lah kita kita menerima satu-satu pengetahuan tu kan, yang kita rasakan dia sebagai sesuatu yang benar kan tuan-tuan. Jadi begitulah. So kita sambung topik kita hari ini, topik dalam menangani masalah. Kali ini saya cerita tentang konsep membina bangunan. So soalan dia begini, anda kata tuan-tuan dan puan-puan kan, disuruh untuk membina bangunan 12 tingkat. So satu bulan kena siapkan satu tingkat lah kan. Jadi untuk bina bangunan ni kenalah buat persiapan dia kan, kena beli raw material dia, kena cari buat plan dia, kena cari pekerja dia kan, kena ada modal dia dan sebagainya kan. Jadi untuk membina bangunan macam tu lah. Bila kita bina kan, bulan pertama siap satu tingkat, bulan kedua siap satu tingkat, bulan ketiga siap satu tingkat kan. Jadi orang lain pun contohnya juga membina bangunan yang sama lah. Yang jadi masalah tuan-tuan puan, kadang-kadang dalam membina bangunan ni kita ada masalah. Ada masalah maknanya pekerja mogok ke kan. So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak siapkan bangunan kita? Kalau kita delay 1 bulan, maka 1 bulan lah lewat bangunan kita. Kalau kita delay 3 bulan, 3 bulan lah lewat bangunan kita. Kalau kita delay 6 bulan, 6 bulan lah lewat kan. Jadi dia kita mestilah mencari jalan untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Dan masalah itu pula ada dua. Satu, masalah yang boleh dijangka kan. Contohnya kita kekurangan kewangan ke, atau kekurangan barang-bahan mentah ke kan. Jadi ada yang boleh dijangka, tapi ada juga yang tidak boleh dijangka. Contohnya bila kita bina bangunan dah naiklah 10 tingkat, tiba-tiba kerana pula ribut ataupun terbakar sebahagian daripada bangunan tu kan, runtuh pula sebahagian bangunan tu, maknanya ada juga yang masalah-masalah yang kita hadapi dalam membina bangunan tu, masalah yang tidak boleh kita jangka kan. Jadi macam mana kita mengatasi keadaan tu? So dalam hidup tuan-tuan puan, macam tu jugalah. Kalau kita nak bina bangunan tuan-tuan puan kan, kalau kita nak membina keluarga contohnya, atau nak menghadapi masalah dalam kehidupan pun ada dua. Ada yang masalah-masalah yang boleh dijangka, dan ada juga masalah-masalah yang tidak boleh dijangka. Dia macam tu kan. Masalah boleh jangka ni contohnya masalah kewangan kan. Kita tahu kan tak masuk ke, nak bayar road tax kereta ke kan. Dan ada juga masalah yang tidak jangka kan. Rumah kita bocor ke, kereta kita accident ke kan. Itu semua masalah-masalah tidak boleh jangka. Jadi kita mesti cari jalan bagaimana untuk mengatasi keadaan itu tadi kan. So membina bangunan ni sama juga macam kita nak mencari isteri kan. Kena nak cari tapak dia kan, nak cari orang dia, nak cari duit dia, nak cari kemah dia kan, apa semua kan. Jadi kadang-kadang kan, saya pun pelik lah tuan-tuan dan puan. Ada orang kan, dia boleh kahwin, belanja 50-60 ribu kan, buat kat hotel so and so forth kan. Tapi kahwin dalam masa yang singkat dia dah bercerai kan. Masalah kat tu kan. Ataupun tuan-tuan puan, dia dah buat susah payah untuk kahwin kan. Tiba-tiba baru 2 tahun kahwin, dia dah ada affair dengan orang lain, dah nak kahwin dengan orang lain pula
dah cari girlfriend yang lain kan. Masalah kat tu. Jadi bersusah payah bina bangunan kan. Bina bangunan keluarga tu kan. Dah ada masalah pula. Silap nak bina bangunan yang satu lagi kan, nak kahwin yang satu lagi dah runtuh pula bangunan yang pertama tadi. Pada saya lah tuan-tuan dan puan, kita tak payah pening-pening kepala. Sebab apa tahu? Kalau kita dapat bina bangunan dengan cepat kan. Pada masa sama orang menghadapi masalah-masalah untuk membina bangunan mereka kan. Orang lain dah membina bangunan yang lain pula. Kita tengah sibuk lagi membina bangunan rumah tangga kan. Orang lain dah siap bangunan rumah tangga dia kan, dah siap anak pinak dia. Sekarang ni dia sibuk untuk untuk membina bangunan kerjaya pula dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya kan tuan-tuan, kalau kita kecewa ke, jatuh cinta, kecewa kan, kalau kita ambil masa contohnya 6 bulan untuk keluar daripada kita punya kemurungan jatuh cinta tuan-tuan kan, pada pendapat saya kan, janganlah buang masa. 6 bulan tu kan, ada orang diselesaikan, dia keluar dari masalah kemurungan tu dalam masa 2 minggu je tuan-tuan kan. Ada tu seminggu je kan, dia dah cari girlfriend lain. Jadi tuan-tuan, terang lah tuan-tuan puan, buang masa kan. Kalau kita putus cinta kan, lepas tu ambil setahun 2 tahun 3 tahun untuk keluar dari masalah tu kan, untuk kita meneruskan kehidupan kan, saya rasa tak berbaloi lah. Sebab jangka masa hidup ni dah lah pendek kan. Kita pula buang masa hanya kerana kita putus cinta, lepas tu kita tergolek dog pula kan, 6 bulan setahun, nak buat apa kan. Sebab apa saya tuan-tuan cakap ni, kadang-kadang saya jumpa orang-orang macam ni dalam diary dia tuan-tuan kan. Tengok hari-hari tulis ini bosan, besok bosan, usaha bosan kan. Dia tidak menjalani kehidupan seperti sedia kala hanya kerana dia putus cinta kan. Lebih teruk lagi tuan-tuan puan, saya pernah jumpa orang yang putus cinta sanggup nak bunuh diri sekarang ni kan. Dia toreh pergelangan tangan dia untuk bunuh diri dia kononnya kan. Tapi saya tu lah cakap tuan-tuan puan, buang masa lah tuan-tuan puan kan. Lebih banyak hidup ni kan, ada banyak benda yang kita boleh achieve, dan hidup ni kan ada banyak benda yang kita boleh capai. Hidup ni kan ada banyak benda yang kita boleh hargai, ada banyak benda yang kita perlu lakukan, ada tugas-tugas yang kita perlu lakukan untuk meneruskan kehidupan. Jadi kalau nak bina bangunan, kalau ada masalah yang boleh dijangka, kita atasinya. Kalau ada masalah yang tidak boleh dijangka, kita cari jalan untuk mengatasinya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak boleh dijangka ni tuan-tuan puan, apa kita boleh buat ialah kita bertemulah dengan orang yang berpengalaman kan. Bertemu dengan orang berpengalaman. Sebab apa tahu, dalam hidup jangka masa kita pendek, jadi kita tak boleh dapat semua pengalaman dalam hidup ni kan. Jadi untuk shortcut dia, carilah mentor, carilah orang yang pernah berpengalaman, orang yang pernah runtuh bangunan dia kan, orang yang pernah melalui masalah-masalah yang tidak dijangka ini, dan tanya dia bagaimana dia mengatasi masalah-masalah tidak dijangka ini kan. Bagaimana dia mengatasi masalah aksiden dia, macam mana dia mengatasi masalah sakit dia dan sebagainya. Jadi dengan bertanya pada mereka, kita sebenarnya dapat melalui jalan pintas, iaitu kita belajar daripada pengalaman orang lain. Instead of kita nak lalu pengalaman tu, ambil masa yang lama untuk keluar kan, lebih baik kita belajar daripada pengalaman orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, selamat membina bangunan. Binalah bangunan secepat mungkin. Siapkan bangunan anda seberapa segera. Bila dah siap, boleh buat renovation. Bila dah siap, kita boleh buat bangunan yang lain kan. Kita boleh teruskan kehidupan kan. Saya sendiri kan, dah lepas tulis buku, saya sekarang nak buat filem. Dah lepas buat filem, saya buat video YouTube kan. Saya terus-terusan buat sesuatu yang baru dalam hidup saya kan. Semoga dengan harapan ia boleh membawa kebaikan kepada diri saya, kepada keluarga, kepada tuan-tuan dan puan di luar sana, insya-Allah. Sekian, kita jumpa lagi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kena cool, hati kena mulia. Faizal Yusof signing off. Bye.